Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa lam tisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa shaddid aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah dengan izin dia, dengan kasih sayang dia, dia usung kita datang sini. Apa benda yang kita dapat, kita nampak benda kebaikan, benda tu menuju kepada iman. Kepada iman. Kalau kita suka sembahyang jemaah, kita suka masjid, suka duduk di kuliah-kuliah sini, ciri-ciri kata kita ni orang yang ada iman. Maka iman yang ada kena tingkatkan. Bukan kita elok dah, lepas tu kita gelincang balik Imam Nawawi mula. Bila dia jatuh balik, dia nak naik balik memang susah. Ada nak balik memang susah. Sebab tu sifat istiqamah ni, malaikat lah yang bersama kita. Orang yang istiqamah ni, malaikat selalu jaga kita, pelihara kita. Mudah-mudahan kita semua yang dijaga oleh Allah Ta'ala, selalu kita minta tolong dengan Allah. Tuhan, tolong kami tak kuat. Kami duduk di dunia dengan penuh dengan cabaran, dugaan. Kita semua yang mengaji ni nak bagi maaf, nak bagi hati kita nampak akhirat bukan senang. Benda yang tak nampak, kita buat kerja dari semua benda yang tak nampak. Tapi hasil ni semua ni kita akan sonok esok ni bila dibangkitkan. Kita tengok itulah amalan kita yang kita perjuangkan di dunia dulu. Di dunia dulu. Bila kita masuk hari Jumaat ni, kan kita masuk hari Jumaat, kita disuruh sangat-sangat baca surah Kahfi, kan? Kalau malah sangat-sangat nak baca seluruhnya, baca 10 yang terawal, 10 yang terakhir, dijauhkan kita daripada Dajjal. Dijauhkan kita. Fahaman Dajjal ni jangan main tau. Dia masuk kepada orang yang duduk di dunia ni, jaduk dengan dunia, semua dia masuk. Sebab tu kadang-kadang kita baca surah Kahfi ni, Ustaz, kami tanya nak jadi Ashabul Kahfi boleh tak, Ustaz? Pasal dia takut tengok dunia. Ashabul Kahfi ni semua orang tahu. Kita disuruh baca dan disuruh tadabbur. Sakat baca saja semua boleh, kan? Tapi nak suruh Allah Ta'ala kata, tengoklah mereka tu, idza awa fityatun ilal kahfi faqalu idza awa ingat Allah kata, awak dia cari tempat dia. Sedangkan pemuda-pemuda ni semua ni, bulan ni, minggu ni semua cakap sama kahfi. Pemuda-pemuda ni semua 7 orang, semua kita tahu. Tapi kalau kita baca Quran, kita tak mau melekat dengan tadabbur sampai bila-bila kita takkan tahu. Apa ada Baqarah lah. Kalau syaitan. Hang sekali. Kita takkan tahu surah Al-Baqarah tu diajak betul-betul keimanan. Quran akan lalu pasal semua kita mati, yang akan masuk dalam kubur kita, yang akan bersembang dengan malaikat, yang akan tekan kita, seksa kita, buat macam-macam kat kita. Quran saja akan malah, jangan buat kat dia. Quran je. Walaupun dalam Quran dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, surah Mulk. Walaupun kata surah tu da'ilah wa ta'ila da'i, tapi dari segi fadail tak apa, kedudukan dia hasan. Jangan kita terlalu jangan jadi macam orang tak tentu halau kata.
Nak jadi nak nampak sunnah tak sunnah, sunnah tak sunnah, tapi isteri yang bukan-bukan badan. Sedangkan apa nama tabarakal dia ada segi kedaifan, tapi dari segi fadail ulama semua kalau kemai kepada Ubay bin Ka'ab yang pandai berkenaan dengan Quran fadail, dia akan kata apa? Inilah surah yang akan pergi bercakap dan berdebat bela kita. Dan bila kita baca tentang surah Kahfi, Ustaz kata, kita tengok baca surah Kahfi je, Allah suruh ambil tadabbur, renung tengok depan ni tujuh apa? 7 pemuda, bukan yang jenis macam kita tau. Pemuda ni jenis bukan lelaki, first class, anak raja, bukan raja sini, raja zaman dulu tu. Anak raja, kaya, sangat-sangat kaya, anak raja. Kedudukan, pangkat, harta benda semua Tuhan bagi. Dia nampak benda tu semua boleh merosakkan iman dia. Tambah-tambah bapak dia sembah tokoh, dia dah tengok. Setiap kali perayaan dia dah tengok. Tapi Allah bagi setiap anak-anak daripada 7 orang anak raja bergabung dan berkata lah, masing-masing duduk di bawah pokok sembang lah. Sembang duduk bawah pokok ni. Aku terpaksa lah lari bergila. Ni bahasa kita senang kan. Aku terpaksa lah lari bergila ni semua ni. Adakah dia sembah tokoh, dia ambil binatang, dia sembelih ni, gila kan? Dia terlintas tengok. Tanya lagi, apa siapa pula duduk sebelah aku? Aku pun sama macam Sembang-sembang 7 tu semua jenis sama. Nak melarikan diri. Sampai Quran sendiri cerita, nahnu naqussu alaika bilhaq, naba'u bilhaq. Muhammad cerita Ashabul Kahfi ni biar aku sendiri cerita. Aku tak mau main mulut-mulut laser yang lain nak cerita, aku tak mau. Kadang-kadang ada cerita-cerita yang kita lebih-lebih over. Macam Isra Mi'raj, kita kata burak tu diturun dekat Masjid Aqsa, dia sampai-sampai kuda tu bunyi macam tu. Pandailah kita pun lukis gambar kuda dia terbang. Itu semua ulama tak benarkan. Kita tak nampak benda tu. Kita tak nampak yang tu yang ulama suruh jaga agama. Benda yang kita tak tengok. Isra Mi'raj tu Jibril dengan Nabi je. Tiba-tiba ada orang, kami tidur malam, kami tengok burung tu putih. Oh, kepala dia macam ni. Hang pandai hang. Dia lukis sebar. Jual laku pula tu. Macam orang kata, saya tidur, saya nampak Nabi Allah Ibrahim. Macam mana? Dia lukis ni Ibrahim. Dekat rumah dia, Ibrahim. Bila dia seorang tok guru buat macam tu, yang lain akan ikut. Tak akan ikut. Ini bahayanya dia. Bahayanya dia. Pasal tu tentang Ashabul Kahfi, nahnu naqussu alaika naba'um bil haq. Aku sendiri nak cerita benda tu. Aku tak mau mana-mana orang cuba gatai-gatai mulut nak cerita tu. Pandai hang, simpan kat hang. Hang jangan lebih-lebih. Allah Ta'ala beritahu. Dan Allah Ta'ala nak cerita kat kita hari Jumaat ni kalau kita baca. Idh awa fityatu ilal kahfi faqalu. Ingat. Awa, dia duduk tempat dia duduk. Fitya, anak muda tu. Ilal kahfi, di gua tu. Faqalu, lepas sampai gua tu terus lepas minta ke Allah. Rabbana, hanglah Tuhan kami, subhanallah. Rabbana, hanglah Tuhan kami. Atina min ladunka rahmah. Rabbana, atina. Bagi dekat kami, Allah. Min ladunka, di sisi kamu ada rahmat. Jagalah kami, Allah. Kami tak mau semua tu segala pangkat, istana, penipu, semua tu menipu, semua nampak tak? Nyanyi cara lain, buat cara lain, semua tak mau. Tak mau, semua tak mau, penipu semua tu. Ashabul Kahfi dia minta ke Allah. Tadi doa tu boleh kita baca. Boleh. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan bagilah kat kami rahmat-Mu. Bila Allah bagi rahmat kat kita, Allah janji akan jaga kita, pelihara kita, buka pintu pahala kat kita, buka pintu rezeki kita, kebaikan kita. Dia tutup semua pintu kejahatan, tak senonoh. Dia kawal kawan kita yang Allahu Akbar kabir. Lalu dia kata apa? Wahayyi lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah iman kami, ya Allah. Kami tak mau lagi, ya Allah. Tambah Allah cerita dalam Quran, wazidnahu huda. Iman dia bertambah.
Tak mau Tuhan, kami tak mau. Tak mau dah kembali pada istana, tak mau dah benda tu, kami tak mau mata kami semua tu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Bagi sempurna bagi kami nak berakhir hidup kami dengan petunjuk hidayahmu. La haula wala quwwata illa billah. Dahsyat. Kita pun kita mai tang sini ni, kita nak apa? Kita minta Allah Ta'ala bagi pada kita hidayah, ada petunjuk dia. Membetulkan kita sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Baik, hari ini kita tengok hadis muka surat 211. Kita berhenti hadis 430. Betul? Kan? Muka surat 211, Kitab Bulughul Maram, Pro Tajdid. Kan? Saat ni berkata, Ustaz baca kitab apa? Tunjuk Ustaz. Tunjuk dah. Tunjuk bukan beli pun pada kan. Lah ni zaman orang mengaji, alhamdulillah. Allah bagi otak orang mengaji ni tak sama orang dulu. Kan? Sebelum kita nak baca, dia dah tahu dah apa benda kita nak baca. Tu kelebihan orang hari ni tak sama orang dulu. Orang dulu dia tak tahu, dia beli kitab, dia mengaji contoh, tak kata pun, tak kata. Nak cerita kan. Tengok hadis. Bukan surat 211. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita baca tentang sahabat Nabi ni, salah satunya kita sonok. Pasal Allah Ta'ala sendiri kata, radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat ni depan aku redha. Bila mai saja berkata Abu Sa'id, Ustaz selalu cerita tentang dia. Betul tak? Selalu cerita tentang dia. Bila kita pergi Madinah, tengok makam Rasulullah. Tengok makam Rasulullah. Terus kita tengok di Baqi'. Di Baqi' orang panggil Jannatul Baqi'. Jannah. Baqi' tu taman-taman syurga. Secantik-cantik kubur yang Allah redha, Baqi'. Betul tak? Apa semua pergi umrah, pergi haji, tapi panggil tak berubah balik. Ada yang berubah macam Ustaz pun sama-sama dengan apa kau. Balik macam mana pun tak boleh ambil iktibar. Tahu kata kubur tu yang paling istimewa sekali, tapi bapak kita mati, mak kita mati, tak ikut, tak mau ikut kubur macam tu. Nak simen, nak buat yang tu, batu makbal, bodoh, semua tu tak boleh buat. Hang mengaji penat. Apa tujuan kita mengaji? Mailah bawa mai. Tiap hari duk goyang mai, tempat duk goyang mai pada. Tiap hari mai kuliah. Apa tujuan kita mai kuliah? Apa tujuan kita mengaji kalau kita tak nak apa betul hidup kita? Betul tak? Mengaji. Bila mati Ustaz, I nak buat macam ni kan mak I. I nak macam ni kan mak I. Hang tengok kubur yang paling baik di atas muka bumi, kubur macam yang Allah redha. Kubur tu biar terbuka. Jangan bila kita baca kubur ada bumbung, ada baca zing, semua ulama terhalang daripada rahmat Allah. So jangan buat. Kita sayang kubur mak kita, buka macam tu. Kan? Jangan bina dia, jangan penat dia, jangan ambil batu marble, pibu, gila semua tu, tak payah. Tanam pokok boleh. Tanam. Ni main belah pokok, tak boleh cabut pokok tu sedang menjerit. Ni pun tu raplah juga. Aduh. Sakit tau otak-otak ni semua nampak duk mai di akhir zaman ni. Apa tengok Baqi', subhanallah kan? Jannatul Baqi' orang panggil. Di situ siapa dia? Di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita baca ni. Nabi Sa'id Al-Khudri, kita panggil penghulu bagi Baqi'. Penghulu bagi Baqi' tu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Penghulu bagi Baqi' Abu Sa'id Al-Khudri. Dan semua tempat tu kita tahu calon apa nama syurga Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita latihlah, macam ni kita mati, buat bapak macam ni sudah. Jangan bagi tinggi sangat. Nabi kata habis tinggi sejengkal. Jangan bagi tinggi. Lagi rendah lagi bagus kubur dia. Kalau satu laki-laki ambil satu batu butang kepala, perempuan kita bukan kiri kanan. Nak lambang. Ataupun ambil tulis kat kepala tu, tulis nama. Sudah cukup. Batu apa? Batu apa panggil? Batu sungai. Habis. Letak satu habis. Takut lupa bubuh nama dia. P.A. B.P.A. Bubuh nama dia. Orang panggil P.A. Tulis. Esok kita kenal mak aku ni. Dah. Apa lagi hang mau? Mak kalau mati, hang tolong beli order batu nisan nak marble tu. Membazir. Jangan membazir tang kubur.
Hatta kapan pun Tuhan tak benarkan terlalu mahal. Ala kadar sudah. Ala kadar sudah. Nampak tak? Nak mati ni buat ala kadar sudah. Jangan keterlaluan sangat. Agama tak bagi. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id nak cerita kat kita. Dia ni penghulu bagi bakir, Nabi sayang kat dia, ingat tak? Tengah Nabi sedih duk menangis tu, dialah menghilang duka cita Rasulullah. Kena ingat cerita tu. Berkali-kali dah Ustaz cerita kat hangpa. Tentang sahabat ni berbuih mulut dah cerita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, aku sama dengan Nabi. Nabi kata apa? Ra'a fi ashabi. Ada ni panjang. Nabi duk tengok panggil sahabat dia. Ra'a fi ashabi ta'akhur. Ada sahabat-sahabat Nabi yang main lambat. Adab kita masuk di masjid ni, hang sultan ke, hang raja ke sama. Kita tak boleh bubuh di masjid, bubuh kat situ. Ini tempat PM. Dia nak main awal, hang main awal. Hang jangan duk sedia kat dia tempat khas, semua tak ada. Masjid dia tak buat macam tu. Kalau Perdana Menteri dia nak main duduk tempat dia, main cepat-cepat awal. Tak boleh kita sediakan tempat untuk dia, tak boleh. Hang sendiri main. Nampak tak? Hang sendiri main. Tak boleh sampai suruh bangunkan orang dan suruh duduk. Hang biadab dengan rumah Tuhan. Hang nak buat di istana hang buat. Tapi dengan rumah Tuhan, jangan hang buat macam tu. Ini sifat Nabi tengok sahabat dia. Nabi tak berkenan bila orang tu masuk lambat, dia celah. Dia nak main masuk, dia tumpuh orang lain. Tapi ada orang kita kalau main masjid, bukan kalau dia awal sekali pun, dia pergi cari tang hujung. Tu masalah dia. Aduh, tadi Ustaz semayang Jumaat kan sakit jiwa tau. Ustaz mungkin agak lambat lah kan, pasal kita Ustaz nak pergi tengok program yang Ustaz buat di masjid. Tadi kita pergi Masjid Barakah di Sungai Petani. Ada 70 orang tahfiz kat kampung tu, nak kita buat lagi. Ustaz buat lah ni program, dah dibuat di KL agak rancak. Nasi lemak, kita nak bagi orang Jumaat ni bagi buat kenuri. Kita letak nasi lemak, kita buat sikit, kita nak bagi orang lain letak sikit-sikit bagi ramai. Pasal sedekah hari Jumaat tak sama dengan sedekah yang lain. Kita bagi orang sebelum Jumaat makan, selepas Jumaat, Allah, pahala besar. Rezeki kita bagi makan hari Jumaat tak sama dengan hari lain. Kita nak latih masyarakat kita ni orang baik. Masyarakat kita ni orang bagus. Ustaz buat sikit je berapa bulan, Ustaz buat, Masya Allah lah ni studio makanan. Ada nasi ayam, ada yang tu yang ni. Kita bagi Jumaat, Alhamdulillah. Apa nak bagi seronok macam tu. Buat kat masjid Ambal sini. Ustaz buat camping setiap kan Jumaat, kita suruh bagi satu bekal tu RM1.8 kan. RM1.8. Masuk ni dah setahun sebulan kita buat. Di Seri Petaling 600 makanan. Tempat yang lain di Bangsa. Lepas tu pula di Ceras. Seronok. Kita start dapat orang buat. Kita esok ni kita mati, kita seronok. Itu semua hasil niat ikhlas kita, orang sambung. Buat benda macam tu. Buat benda macam tu, benda kebaikan dan badan. Tadi Ustaz pergi masjid sana, Masjid Barakah tu. Ustaz dah tengok, ni dah pukul 12.30 dah. Di belakang punya ramai, di depan tak ada orang. Ni fashion masjid apa ni? Nampak tak? Tak ramai, yang ramai semua, ya Allah Tuhan. Bukan dia nak hambat, orang kata Jumaat ni lagi depan, lagi bagus kan? Duduk di soft depan, di belakang lagi bagus. Dia nak cari juga tahu hujung yang last sekali. Aduh. Puluh lah pahala, oi. Pahala dalam masjid ni tak sama. Kita mai tu kita nak duduk di soft yang pertama. Penuhkan dulu. Ya, penuh. Maka Nabi ajak tata tertib masuk dalam masjid. Ra'a fi ashabi ta'akhur. Nampak orang tu lambat. Bila lambat, dia masuk takat tu je. Kalau orang bergenjak, dia boleh bergenjak. Tapi dengar macam ni, ada juga kita buat macam ni sebab apa? Ada tempat kosong. Dia jadi macam tu sebab ada orang bagi ruang tempat kosong. Kan? Tempat kita memang macam tu. Nak belajar lah, mengajar macam mana. Ya Allah, letih, sakit jiwa. Lagi satu semayang, dia tak suka rapat, dia suka renggang-renggang. Mereka kata nak angkat senang. Bodoh, syaitan tu ada kiri kanan hang. Dan Nabi kata soft yang sempurna, soft yang rapat, itulah semayang yang sempurna. Kita main semayang jemaah, tapi cara pergerakan kita semayang yang ada ruang,
Masih lagi soft, kita tak sempurna, penat kita macam tu. Teguran kena buat banyak. Lagi satu, bila orang nak semayang, Bilal tu sebelum dia berdiri, dia kata apa nama, Allahu Akbar, Allah, sebelum dia nak iqamat, kita berdiri atas soft dan Nabi ajak sahabat. Ini kad duduk lagi, la ilaha illallah, katok pada. Semua ni sikap kita ni, semua tugas. Inilah tugas yang ahli majlis ni, benda macam ni lah dia pakai Nabi berat. Nampak tak? Ni tugas-tugas orang-orang agama. Kenapa betulkan masjid? Adam buat masjid bagi elok, tapi bagi orang dapat pahala daripada masuk masjid, daripada semayang dia, daripada soft dia. Nabi kata semayang yang sempurna itu dengan soft yang sempurna. Betul tak? Kita kena tolong orang yang main masjid. Kalau tidak, esok ni kita mati, kita nak minta pahala. Tambah-tambah kalau muslimat, kalau semayang, lagi dia nak dengan beg raga, dengan beg minum. Aduh, kalau bulan puasa macam-macam beg. Beg raga, beg yang tu penuh. Dia nak selesa, I nak selesa. Boleh. Kadang-kadang kan ada kosong, dia tak mau pergi, dia nak tempat I. Mak dekat tu kita katok hang orang daripada. Sebaik-baik semayang orang perempuan di rumah dia, tapi kalau dia main sini, jaga soft. Memang sakit nak berbetul benda tu. Jadi kita kena ikut lah. Ni Nabi duk ajak ni. Ra'a fi ashabi, Nabi tengok daripada lambat. Maka faqala, maka Nabi pun tegur. Asal agama ni nasihat. Agama ni nasihat, nampak tak? Memang nasihat ni orang tak berkenan kita tegur. Biar pilih sampai jadi hancur. Kita kena ajak, hampa di sini surau kena ajak. Saf, barulah dia kata Allahu Akbar. Ni dia kata Allahu Akbar, tak ada orang berdiri, duduk lagi. Kadang-kadang duduk lagi. Jadi bimai. La ilaha illallah, tak tahu la ilallah. Apalah nasib, nampak tak? Kita duduk di Mekah, kita belajar cantik bersemayang, wai. Pergi umrah balik man. Kita kata air rindu Kaabah. Sini masjid duk ada pun hang tak rindu Kaabah, apa hang nak bohong. I dapat semayang Raudhah, I seronok dapat 2 kali Raudhah, I dapat sekali. Kadang-kadang I bayar dekat kamu tu 200 rial. Rasuah mampu ya. Rasuah yang pada kakak. Ni panggil tak nak, I nak spend kan. Duk tengok semua kalang kabut ni, kita duk tengok apa yang Raudhah, taman syurga. Tak nafikan taman syurga. Tapi Raudhah yang ada depan rumah dia tak boleh turun. Raudhah belum tak apa. I cinta Raudhah. Maklik kata nanti balik aku nak tengok macam mana umrah. Umrah hari ni orang Malaysia dah jadi melancong dah. Pada susah nak tegak dah. Kita pun pergi lah, jom pergi. Dia jadi budaya melancong dah. Bukan betul-betul nak dapat ibadat macam dulu kan. Orang kita, orang Malaysia nanti berjalan dekat lebih kurang 0.5 kilo, 1 kilo berjalan. Orang Malaysia duduk jauh tau dulu kami. Lah ni pilih lagi dekat. Nak dia yang dekat. Yang terjun nampak Kaabah. Dia tak tahu tau nilai dia. Walaupun jauh kita, setiap kali kita berjalan, dosa kita gugur kita tengok Kaabah. Dosa kita gugur, nampak tak? Sampai sahabat Nabi kita tengok dia duk kita duk mengaji tentang perjalanan apa nama Ummah Maktum kan. Rumah dia punya jauh, betul tak? Berjauh tak tahu nak sebut, kilo-kilo tak tahu nak sebut. Jalan daripada panas, jalan jumpa kebun, lepas jumpa kebun jumpa ni, baru jumpa masjid Nabi dia. Setiap hari sembahyang. Setiap hari. Dan sahabat yang lain dengar Nabi kata dia dah mati dah. Nabi kata, mana sahabat tanya, dia dah mati dah. Akhirnya pergi jumpa dengan isteri dia kata lagi jauh, dia nak rumah lagi jauh lagi bagus, boleh mengugurkan dosa dia. Allahu Akbar. Sahabat bercita-cita, orang Malaysia, I nak package yang 20 meter apa? I nak kalau boleh buka pintu nampak Kaabah. Seronok macam tu. Sepak you mampu. Rumah you dekat dengan masjid pun tak boleh. Aduh, ya Allah. Apa faham ke cakap ni? Kita kena risau tu apa kita kena buat. Kita takut, kita rasa kita balik buat umrah, I bawa balik amalan yang banyak. Betul, 100,000 amalan kita banyak. Sedekah yang semua kata. Kita buat amalan kat sana, hiduplah kita 1000 tahun pun tak akan buat amalan macam tu. Tapi jangan kita pergi amalan yang baik saja. Silap kita, dosa kita pun 100,000 juga.
Jangan kita balik ke sini, kita balik dengan dam yang hutang dengan Tuhan tak berhenti. Jangan rasa kita balik kita tak buat dam. Pasal tu bagi Imam Syafi'i, macam mana pun antara yang bagi makan tu 6 orang untuk fakir miskin. Katalah kita nak makan tengah hari tu 15 rial ke 10 rial. Ambil 10 tu bagi makan sebelum keluar daripada Mekah. Pasal nak bersihkan diri aku. Aku takut umrah aku tak elok ditampung dengan dam tadi. Kena jaga mulut lidah. Mulut lidah yang pergi umrah boleh tahan. I tengok kan tu Arab tu tolak I. Dia kena mulut lidah semua kena redha bila duduk di situ. Bila masuk kawasan haram dah start dah. Malaikat catat. Hang tak redha, hang merongot, makan makanan endon, tak sedap, lakang cayak dia buat. Nasi lembek mampus mulut hang. 6 hari, 12 hari tu Allah uji. Yang ni kan panggil hang nak mai tetamu aku. Aku takdirkan aku nak tengok test hang. Nampak tak? I pergi semayang kat atas tu, dia tolak I tak tunggu. I lawan dia. I nak mampu hang. Oh, semua kita nak pi boleh, tapi nak jaga diri kita. Pasal tu bengkalan ni mula-mula kita kena jaga diri kita. Nampak tak? Kena jaga. Kadang-kadang sampai-sampai doktor, I letih lah, tak larat lah. Kalau I tahu macam ni, I tak main tak apa. Dia kena dam. Kadang-kadang terlalu sangat dia geram. Kalau macam ni, I tak main. Hotel I panas. I tekan-tekan, tak masuk pun. Mampu hang. Mampu hang. Nampak tak? Pergi sana kadang-kadang Allah uji kita. Subhanallah. Ustaz dah tengok dah anak murid aku pergi sana. Bongkak habis panggil baru tahu. Hang jahat. Sambung. Sudah Ustaz. Maka Nabi SAW kata kat sahabat, taqaddamu, bila sahabat yang main lambat, apa yang duduk depan Nabi kita kedepankan fa'atimu ni. Apa tak ke depan? Nabi suruh kita ke depan ni, dah hadis Nabi dah kan. Maka Nabi orang yang duduk di depan ni kalau boleh rapat bagi orang yang duduk di belakang boleh main. Bukan orang di belakang lompat macam tu. Itu kurang adab. Habis hadis tu yang kita dah ambil. Hari ni hadis yang baru kan, daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni sahabat Nabi, subhanallah. Sahabat Nabi yang tukang syair. Kita tukang syair. Tengah-tengah nak perang, semua orang duk ketak takut, tiba-tiba dia syair. Dia kata apa? Bila kita duduk di medan jihad ni, Allah Ta'ala buka pintu keberkatan dia. Kalau kita mati syahid, Allah buka ruang syurga dia yang seluas-luasnya. Berarti orang yang duduk dalam suasana mati syahid ni, Allahu Akbar, tak lain dah tak bukan bagi dia syurga. Yang bagi semangat siapa dia? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit qala, dia ni kelebihan dia Ustaz cerita dah berkenaan dengan Quran kan. Allah bagi Quran dekat dia. Quran Allah bagi kelebihan dekat dia. Qala, apa dia kata kat sini? Ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buatlah satu bilik bila Nabi semayang. Nabi kan rumah Nabi kata ni masjid Nabi. Lepas tembok ni saja kan rumah Rasulullah SAW. Faham tak? Dan Nabi buatlah kawasan kecil, bilik untuk dia nak semayang sunat. Maka kata Zaid bin Sabit, kami tengoklah Nabi ihtajara Rasulullah SAW. Nabi pun dia kata kat sini membuat, dia kata bilik Nabi ni kecil sangat, dia buat tikar. Nabi akan cari tikar yang bukan yang sempurna, tikar yang agak kasar. Bila Nabi kata, bila aku tidur di tikar yang kasar tu senang aku bangun. Sampai Aisyah kata apa, kalau Nabi bangun, ya Allah nanti nampaklah bekas-bekas tikar dia. Berarti dia tidur dalam keadaan tak selesa. Dia takut bila terlalu selesa sangat, nanti susah nak bermunajat dengan Allah. Tidur bilik dengan aircon dengan itu yang ni, walaupun dekat dengan sebelah ni je. Ni dekat saja dengan apa, dengan surah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidur. Maknanya kita jaga hang. Nampak tak? Ni kita duduk ni dekat dengan surau ni atas flat ni. Kalau depan ni turun penuh dah. Pasal tu apa nama? Allah Ta'ala kita cukuplah surau ni besar ni cukup. Besar sekali pun tak ada siapa main bodoh cukup. Tak ada siapa main cukup. Depa takkan turun. Bila depa turun, depa tunggu kiamat baru depa turun. Contoh. Punya dahsyat masalah pada kuliah demi kuliah. Dulu kuliah sampai keluar, sampai masuk dalam kedai mamak, sampai tutup kedai mak.
Tu dia punya dahsyatnya kuliah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kita ni kadang-kadang zalim. Tengok kita dapat kuliah, umur dah 72 duk makan mi goreng. Hang jaga hang. Hang jaga hang nampak tak? Maka dikatakan sini hujratan muqassafatan. Maka Nabi SAW buat bilik daripada tikar, dia kata. Tikar kan? Bilik dia ada tikar, ya Allah Tuhan. Maka baginda solat di situ. Fasalla fiha. Nabi pun buat bilik, Nabi semayang. Bila Nabi semayang, sahabat Nabi pakat tengok. Dia kata apa? Fatatabba'a ilaihi rijalun. Mereka semua pakat tengok, sahabat-sahabat pakat tengok, mereka ikut. Fasalla. Nabi semayang, mereka pun semayang ikut Nabi. Semayang ikut Nabi. Waja'u, dia kata, yusalluna bisalati. Mereka tengok-tengok Nabi macam tu, mereka pun semayang. Hari ini panjang lebar. Maka di situ Nabi SAW nak beritahu, Nabi kata, afdal salatul mar'i fi baiti illa maktubatin. Adi mutafaqalan. Nak cerita pada kita, Nabi SAW bila dia semayang fardu di dalam masjid, bila dia semayang sunnah di mana? Di rumah dia, masuk kawasan rumah dia. Kebetulan tu kawasan dia buat rumah dia. Dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka semua ikut sunnah Nabi. Bila tengok Nabi semayang, mereka tak tahu apa dia. Dia pakai kami ikut sudah. Kalau ikut-ikut Nabi kata, hai, semayang fardu tak apalah ikut aku. Kalau semayang sunat, pi balik di rumah, buat di rumah lebih afdal, supaya rumah tak jadi kubur. Pasal kubur ni, dia bukan tempat baca Quran, dia bukan tempat semayang, dia tempat kita pi berdoa kepada si mati. Itu tempat kubur. Nampak tak? Itu tempat kubur tu kadang-kadang orang marah kita. So, Nabi tegur. Nabi kata di rumah lah tempat baca Quran, tempat semayang. Tu dah dalil dia. Dalil ni. Maka Nabi kata afdal salatul mar'i, sebaik-baik solat dia kata bagi seseorang itu fi baiti, di rumah. Terutamanya sunat macam kita semayang maghrib, kita nak semayang ba'diyah bagi maghrib, takkan nak atas kot kan? Pasal kita nak ada kuliah, semayang di sini. Semayang isya saat ni, bila balik di rumah, Allah takut, Ustaz, kalau saya tak semayang isya ba'diyah di sini, di rumah memang tak ada harapan. Maka kita kena cari bilik. Ni nak ajak pada kita ni, setiap rumah kita buatlah bilik khas. Setiap rumah kita buat satu bilik. Yang Ustaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pergi kat sahabat dia, Nabi rindu kadang-kadang kat sahabat. Nabi boleh singgah rumah sahabat ni, kira satu benda yang cukup dahsyat. Nabi pergi rumah Anas bin Malik. Nabi pergi sampai rumah Anas bin Malik, Nabi kata, Anas, masuk-masuk. Nabi kata nak semayang. Nabi membuatlah satu tempat yang Nabi semayang. Elok Nabi keluar, Anas bin Malik jadikan tempat tu sebagai tempat aku nak semayang sunat di situ. Nabi nak bagi signal kat sahabat dia, macam mana pun bahagian bilik tidur ada, bilik tu ada, bilik kena ada di rumah satu bilik untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Kena ada. Sama ada. Kita ada bilik cushion punya beli punya berat. Dah tahu dah rumah kecil nak mampu gatal. Di rumah dah buka pun 18, pergi beli sofa hak jenis bodoh. Kalau nak angkat dia saja 8 orang nak angkat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa senang tak? Pasal tu ya Allah kan baru ni Ustaz nak tunjuk. Ada orang kata Ustaz je, bukan Ustaz jual, Ustaz suka. Ustaz tahu aku nak lempak semua ni. Ustaz nak buat macam sofa Turki kan. Sofa Turki senang, bila nak basuh ringan dia letak di luar. Jadi nak kemas rumah senang. Bila umur kita meningkat, tak maulah, ya Allah, pokok rumah kerawang-kerawang tak ada masa dah. Aku dah umur 62 tahun, aku tak larang nak kemas ni semua dah. Bila umur kita meningkat, kita nak lapang dada, nak semayang je. Nampak tak? Pasal tu orang suka beli macam sofa macam Turki ke Arab kan. Dia pun senang. Dia boleh lipat ambil saja. Kalau sofa kita, faham kan ni? Bukan nak camping. Apa tak? Masa daripada tadi Ustaz nak camping ni, baru ni Ustaz pergi kedai tu kan. Ramai orang tanya Ustaz, Ustaz jual kan? Aku tak jual pun. Bila masuk kedai tu yang buat apa? TikTok. TikTok apa? Tak tahu lah ni Allah. Mereka yang buat sendiri, nampak ada orang nak menjaga dia ambil lah nama kita.
Aduh, dia bagi komisen sikit. Tak mau lah apa semua. Kalau siapa beli dengan Ustaz, Ustaz pulang balik komisen tu. Ustaz pulang balik, Ustaz tak mau benda tu. Baik. Maka dia kata kat sini, Allah, tengok. Sambil mengajak kempen dahsyat Ustaz ni. Apa kata kat aku dosa weh. Nak kata rumah kita ni, kesimpulan rumah kita ni, buatlah satu bilik khas. Kan? Buat satu bilik untuk semayang. Bilik untuk nak semayang kita. Bilik pergi beli mesin nak mesin kurang apa? Mesin apa? Mesin nak kurang badan. Untuk lari. Badan. Mesin tu masuk dalam bilik sadaqallah ya Allah. Macam kita kata apa nama? Allah nak tak boleh tadi. Kawan. Subhanallah badak. Subhanallah alazim, kena ada hadis ni ajak dekat kita muttafaqun alaih. Memang Ustaz baca daripada Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW membuat dia kita bilik daripada tikar Nabi buat. Dan baginda dia kita solat di situ. Tengok Nabi Nabi dia redha dengan hidup dia. Ala kadar saja. Kadang-kadang rumah Nabi ni bumbung pun tak ada, subhanallah. Dia pacak-pacak macam dia bagi apa je. Yang kata Rasulullah, kita ni serba kemewahan, takkanlah tak boleh nak main masjid dengan aircon, dengan cantik, dengan tukang kapek baru. Tengok, lah ni pula main dengan cat pula baru. Daripada hari tu sampai kali ni duk cat dah berapa bulan, 3 bulan cat. Tak habis-habis cat lagi, contoh. Nampak tak? Maka beberapa orang dia kata mengejarkan ke sana. Depa tengok Nabi Ismail, depa pun tengok tak, depa nak ikut Nabi. Fatattaba'u ilaihi rijalun, depa pakai ikut. Faja'u yusalluna bi salatihi, depa nak ikut solat Nabi SAW. Lalu mereka turut solat bersama Nabi. Nabi tengok, la ilaha illallah, aku semayang sunat, yang apa ikut aku bersiapa, nampak tak? Dan pada hadis yang dipanjang lebar, maka Nabi kata sebaik-baik solat seseorang solat sunat itu di rumah dia, kecuali semayang fardu buat di sini. Kalau dapat sunat-sunat, macam apa kalau boleh bila azan subuh kan, buat semayang sunat kat rumah best. Lepas tu main sini, kan, main sini terus semayang subuh, katalah. Tapi kalau risau, buat semayang kita dah semayang mana? Witir, elok semayang witir, kita keluar pada rumah. Tak apalah kita nak main sini buat qabliyah bagi subuh. Qabliyah bagi subuh ni bagi masa sikit. Bagi orang kawasan taman, anggap ni macam madrasah. Apa kena jadikan ni macam madrasah, pakai main subuh, pakai main semayang turun. Dengan pakai siap turun pergi kerja. Jadikan tempat ni madrasah apa? Pasal nak buat macam ni di rumah tak boleh. Ni alhamdulillah. Dengan ada kelas, dengan ada pengajian. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak tak upaya. Sampai tu imam jadi imam, sampai aksiden, sampai dah ke hospital dah. Kan tu imam pertama kan? Tu imam pertama. Jadi imam. Kita tak larat dan last sekali Allah bagi insiden, hampir cuti dengan raya Cina sekali. Nak dah ke hospital, kita doakan dia sihat. Tu imam Korea, yang main daripada Korea tu kan. Tu imam tu lah ni kena aksiden. Kita doakan dia sihat. Tapi Allah bagi nampak dia sihat. Jadi orang Korea ni kalau dia kena aksiden, dia pelik sikit. Pasal motor dia akan berdiri. Semua jenis macam tu. Cara aksiden orang Korea, dia break, dia naik macam tu. Nampak tak? Itu kelebihan. Alhamdulillah kita nampak dia tadi ceria, tak ada apa, Tuhan selamatkan dia. Hasil dia jadi imam, berdoa selalu. Allah pelihara, Allah jaga dia. Dengar kita cuma tangan je patah kan? Tangan dia patah. Yang lain semua nampak okey. Macam mata dia gelak, dia senyum. Dia macam cara Korea macam tu. Alhamdulillah imam Korea kita selamat kan? Sambung dia kata pada hari ini. Maka Nabi kata sebaik-baik solat seseorang ialah, dia kata, di rumahnya. Solat sunat yang paling baik adalah dilakukan di rumah. Paling baik sekali. Walaupun kita semayang kat sini, pahala dia tak sama dengan semayang kat rumah. Kita pahala meningkat, rumah kita dapat kebaikan. Apa kena try lah. Macam apa rumah dekat ni balik apa tak? Ustaz kena balik turun macam mana? Dia balik, walaupun dia keluar dia shopping dulu ke, dia sampai di rumah dia sembahyang boleh. Lambat pun tak apa. Dia sampai kat rumah nak bagi Nabi nak suruh makmurkan rumah.
Semayang sunat yang paling baik sekali di rumah dia. Pahala tak sama dengan kita semayang di sini. Walaupun kita kata, saya semayang siap-siap Ustaz. Betul. Tapi tak menjadi sunnah. Nabi tegur sahabat dia, pi di rumah, semayang kat rumah, itu kok sunnah aku. Aku buat macam tu, nampak tak? Mengerjakan solat sunnah, dia kata di rumah adalah sunnah Nabi, perbuatan Nabi SAW. Daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kita tahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Ustaz pergi di Madinah, pergi dia apa nama, Ustaz balik pun hari ni hari ke berapa? Hampir seminggu dah balik pun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bila sampai di bumi Madinah, kita tengok Bukit Uhud, kita ingat bapa dia Abdullah bin Haram. Seronok kalau kita boleh Bukit Uhud. Tapi kali ni sejuk. Tapi kita di Malaysia tengok over sangat. Over sejuk, dia turun salji, penipu. Salji apa pun tak turun, nampak tak? Ya, bukit kehijauan, pokok betul, tak nafikan. Nabi kata, nak tengok kiamat, nak tengok benda tak elok, nak tengok kata Mekah dan Madinah akan jadi melancong, tengoklah. Tengoklah. Tanda tu dah mai, bila tanda tu dah mai, tengok manusia macam mana. Habis. Tak ada dah lagi suasana ibadat, nak jaga Kaabah Madinah, tak ada dah. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala, suasana yang kita duduk ni tak seronok. Pasal petanda-petanda Nabi bagi tahu. Jadi kita pun selalu berdoa, Tuhan tunjukkan apa nama, wahyi lana min amrina rasyada, bagi sempurna, bagi akhir hayat kami bertemu dengan hidayah. Minta dekat Allah Ta'ala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qala, Jabir bin Abdullah nak cerita tentang seorang sahabat Nabi, nama dia Muaz. Salla Muaz. Muaz ni dia suka baca Quran. Tapi bila dia baca Quran, dia baca panjang, yang menyebabkan orang yang datang di tempat dia, pasal tu kalau orang yang semayang baca panjang, hukum dia, Ustaz sembang dulu, kita ada kerja. Ustaz, saya ada kerja Ustaz. Dia semayang subuh, dia baca satu muka surah Al-Baqarah. Saya terpaksa tinggal. Dia tinggal hukum haram tak haram. Nabi kata elok. Hang tinggal kalau hang tak sesuai dengan dia, hang tinggal dia. Hasil kita semayang dengan orang awam. Macam tempat Ustaz. Dia pemain subuh semua dah pakai tai-tai dah. Nak mampu hang nak baca apa? Hang nak baca apa dah? Walaupun subuh digalakkan, tapi keadaan situasi. Kadang-kadang depan maghrib, depan mai, sebelum depan singgah rumah, depan mai semayang surah kita. Kena pendekkan bacaan. Dah wirid, kalau ada 33, jadikan 10. Jangan apa nama panjang. Kita jadi imam, kena tahu keadaan dia. Kan? Macam ni Tok Imam ni, Tok Imam Tarawih nak main ni. Cara dia jadi imam, ke penampilan dia berani. Tokoh nak jadi imam tu ada. Tapi kita, orang-orang kita suka lagu-lagu macam surat lah, yang tu lah, ini hang kena jadi harap Zat. Tak ada. Penampilan dia jadi imam tu ada. Allahu Akbar, cara dia angkat takbir tu, gentak Allah, kita tak, yang tu dia takut. Dia ada latihan takut. Tapi ni imam terlatih. Apa tak? Lepas tengoklah saya dia macam mana. Maha jangan main nak bulan puasa. Allahu Akbar. Subhanallah, kan? Segi bacaan kita nampak okey, dia bawa bacaan dia macam orang belah kita, orang Melayu kita lah. Tak lama lagi mungkin dia masuk bila Ramadan dia jadi Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tu Imam Korea orang Arab, dia duduk kat satu. Ya Allah Tuhan, tu Imam hang kena jumpa tu Imam Korea tu. Kalau ikut malam ni tu Imam Korea nak jumpa dengan hang, Allah takdirkan hang jumpa dengan aku dulu. Tapi Ustaz suka orang nak jadi imam ni, dia sendiri kena ada tanjak nak jadi imam. Allahu Akbar. Dia baca. Walaupun dia baca Qul Huwallahu, apa dah? Okey. Keberanian dia, sebutan dia tu berani, dia tak gugak huruf. Tapi kadang-kadang orang tu pandai, tapi bila jadi imam dia sifat apa? Gemuruh. Dia tak boleh kontrol bacaan dia. Dia tak boleh bawa penampilan sebagai seorang imam. Imam dia kena berani. Cara dia steady. Saf, dia relax je. Macam tu dia sah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nak cerita sikit hari Nabi. Solat Muaz, saya nak ringkaskan. Muaz jadi imam. Muaz ni kita tahulah, Nabi hantar di mana? Muaz bin Jabal di mana? Di Yaman. Walaupun dia macam tu, walaupun Muaz macam tu, dia tertarik dengan Quran.
Cuma hati Muaz ni lembut, gila-gila punya lembut. Tak ada siapa sahabat boleh boleh jadi hati perut jadi keras ni, boleh lembut melainkan Muaz bin Jabal. Apa bayangkan bila sebut Yaman, kita akan ingat kepada Abraha, seorang laki-laki Abraha yang jahat tu kan. Faham tak ni? Abraha tu dia main daripada Ethiopia kulit hitam. Dulu kulit hitam jahat lah, ni kulit hitam baik dah. Nampak dah? Ethiopia dia main Abraha masuk di Yaman. Bila masuk di Yaman, mula-mula dia baik dengan orang. Okey, dia baik. Memang orang kafir ni, dia masuk dengan kita, dia buat baik lah. Tak apa, I memang suka dengan you, I akan tolong you. You nak buat mana-mana surah, bagi tahu I tolong you. You pasal you tolong I. Memang istilah tu ada. Kita orang agama ni selalu kita sirah sebagai panduan kita. Nampak Abraha punya baik. Lama-lama dia kata apa? Mari kita bina gereja. Mari kita bina. Tak letih kan apa daripada Yaman duk pergi ke Baitullah? Letih kan? Mari I buat kat you. Ni bahasa Pulau Pinang senang. Letih kan? Dia buat gereja. Akhirnya cantik dah. Gereja dia buat yang paling besar. Dia goda dan menggoda. Lagu-lagu goda. Dia goda mereka. Tengok. Orang kapiak ni teknik dia tahu. Kita tengok, baguslah ustaz, walaupun dia kapiak, everything dia datang ke I. Oh, you kena hati-hati. Selagi mana dia dengan Allah tak cantik, you awas. Kalau dia tak boleh sujud pada Allah, just awas. Innamal mu'minuna ukhwah. Mukmin dengan mukmin kita tetap bersaudara. Selagi mana dia bersujud, dia datang masjid, walaupun apa corak dia tetap geng aku. Tapi hang bukan sujud, awas. Sirah dah banyak ajak pada sidang pada kita. Nampak tak? Matlamat depan ni, jangan main hati perut depan. Allah sendiri cerita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Dia takkan redha sampai kita boleh ikut rentak dia. Jangan depan dengan padat. Oleh sebab tu dia masuk, Abraha masuk. Daripada luar masuk, dia bawa agama Nasrani masuk di Yaman melalui Abraha. Dia buat gereja. Bila buat gereja, dia kata, jauhlah hampa nak pergi di Baitullah. Sama juga Baitullah dengan sini. Air nanti buat sama juga. Dia buat. Lama-lama bila dia buat daripada gereja, dah ramai pengaruh dia, dah kuat. Main sama-sama. Kita nak pergi makmurkan gereja. Supaya orang jangan pergi ke Baitullah. Mari kita reban ke Baitullah. Tengok. Faham tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tuhan suruh kita tengok. Bukan baca tahu, renung. Ni semua panggil-panggil manusia yang aku cerita kat hampa nak bagi faham. Tak faham juga, mampu hang. Kan. Tu dia. Aku Tuhan aku cerita apa-apa. Esoknya hang kenal baru hang tahu. Dia pasang macam sampai tak boleh tidur. Contoh example. I tak kata. I nak cerita, faham tak? Pada last sekali. Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu, last sekali apa dia buat? Jom. Dia bela binatang yang hebat-hebat. Jom kita pergi. Bayangkan manusia yang sekerah tu. Tak ada siapa berani lawan Baitullah kecuali Abraha dan tentera-tentera Abraha. Betul? Bila kita tengok Baitullah, kita tengok ada orang bercita-cita untuk melenyapkan Kaabah. Memang di akhir zaman Kaabah akan tumbang. Itu kita sedih. Sebelum berlaku peringkat Kaabah runtuh, biar kita mati dulu. Kita akan sedih, kita tak boleh buat apa. Pada masa tu umat Islam memang lemah. Dah termakan dengan semua dengan dia. Dajjal main semua tengok. Kita tak boleh buat apa. Lah ni pun kita tengok umat Islam bunuh di mata rata pun kita tengok aja. Akan datang lagi dahsyat lagi akan datang. Lagi dahsyat. Kita tengok Baitullah tu sendiri. Allahu Akbar. Ayat tu kita kena beringat. Maka Muaz bin Jabal, Allah hantar bagi dia di mana? Di Yaman. Di Yaman. Dia dapat melembutkan hati dia supaya Allah beriman dengan Allah. Diketuai oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu daripada Yaman. Ingat jasa dia bagus. Walaupun dia ada buat kesilapan dia sikit je dia buat apa dia? Solat Muaz jadi imam. Bi ashabi. Dia semayang Isya dengan sahabat-sahabat dia. Wa tawwala alaihim. Dia baca panjang. Semayang Maghrib ni dia kena baca ayat pendek-pendek. Tok Imam kena baca ayat mufassal. Iza ja kul wallah.
Kalau nak ambil ayat surah Baqarah yang pendek-pendek je, dia tak boleh panjang mufassal pasal waktu maghrib terlalu pendek. Jangan semayang-semayang tengok-tengok lepas sunat dah waktu nak masuk isya dah. Tak boleh. Pasal waktu maghrib terlalu pendek. Pasal tu Nabi bila masuk dalam masjid, kalau tengah azan Nabi semayang sunat. Kalau dah lama dah azan, Nabi tak buat, Nabi berdiri untuk Nabi nak bagi signal kat sahabat, wahai Abdullah bin Abbas, dah masuk waktu, terus semayang. Pasal masa dia sunat, masa dia pendek. Kita dah mengaji debat tu, nampak tak? Akhirnya ya Allah wa tawwala alaihim, dia baca panjang lah tu imam. Oi, ni cerita hang ni, nampak tak? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengar berita dekat Nabi, cerita ni panjang, dengar berita Nabi. Nabi kata panggil Muaz mai. Sahabat-sahabat Nabi mengadu dekat Nabi. Mengadu kat Nabi. Ni cerita ni panjang. Ada sahabat kata, "Ya Rasulullah, aku sibuk kalau kabut. Aku takut maghrib nak terlepas atau isyak. Pergi semayang dengan dia. Panjang sangat aku tak tahan, aku nak pergi kerja lain. Aku terpaksa tinggal dia." Tak apa, Nabi kata tak salah hang buat. Hang boleh berpisah daripada dia. Nabi benarkan sahabat, nampak tak? Faqala, maka Nabi panggil, "Aturidu an takuna ya Muaz fatana?" Ya Muaz, hang nak jadikan hang jadi imam menimbulkan fitnah. Hang jadi imam dah bagus. Jangan jadi imam yang menimbul fitnah pada orang. Jadi imam mesra dengan orang. Kita jadi imam kena mesra. Jangan jadi imam yang sombong gelap-gelap. Mau sapa sampai dia senyum balik. Nampak tak? Jadi imam ni dia kena mesra dengan orang. Assalamualaikum, dia kena main salam, dia kena mesra, dia kena baik orang. Bagi orang suka dengan dia. Kita nak semayang, kita kena pastikan imam tu kita suka dengan dia. Aku suka imam Korea tu contohnya. Nampak tak? Jadi kita kena doa cepat-cepat, dia keluar besok, dia keluar dah. Dia dia keluar jadi imam, nampak kan? Doa daripada ada setengah imam kita suka dengan dia, mesra. Hang nak jadi imam esok ni, hang kena mesra dengan orang, bagi orang suka kat hang. Esok ni bulan puasa, semua zakat hang dapat. Faham tak? Pada aturidu an takuna ya Muaz fatan. Muaz, hang nak jadi imam yang boleh menimbulkan fitnah. Idza dia kata amamtan nas, Nabi kata bila hang jadi imam, faqra, waktu apa nama isya, kalau boleh hang baca surah Syams, surah Syam ke, surah Duha ke, Sabihis ke, hang baca yang tu sudah, jangan panjang. Berarti dia baca double lebih pada ni, panjang dia baca. Sampai sahabat Nabi merayukan Nabi, "Ya Rasulullah, ni apa ni?" Nabi kata kepada Waqra, dia kata baca ayat-ayat macam Sabihis ke, baca Iqra ke, baca apa nama, wal laili idza yakhsha, macam tu. Itu waktu kadar isya. Nabi kata kadar isya, muttafaqun alaih. Termasuklah kalau hang ceramah pun, hang jangan lama-lama sangat. Elok sebelum kesana hang berhenti. Kan? Pasal semua dah tengok jam, Nabi lah nak habis daripada. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni cerita dia panjang. Cukup Ustaz cerita macam tu, nak bagi tahu kata Muaz ni, Nabi tegur lah yang tu, Nabi sayang kat dia. Pasal kadang-kadang orang yang jiwa dia dengan Quran, mulut lidah dengan Quran ni kita seronok. Ada seorang nama dia Muaz. Siapa kalau tahu ni Ustaz bagi hadiah special. 2 kotak ni Ustaz bagi gambar. Bukan rasuah. Badak. Ada seorang budak yang nama dia Muaz. Daripada mana? Siapa tahu tentang cerita Muaz? Budak tu tak salah Ustaz 4 tahun atau kurang 4 tahun. Miskin, sangat-sangat miskin. Dan dia ni buta, tak salah Ustaz dia buta. Bapa dia terpaksa nak hantar tempat pengajian jauh pada Usung. Cuma mulut lidah dia keluar. Siapa tahu cerita ni? Ya Allah, apa kena tahu tak cerita-cerita. Famous cerita ni, orang dah tengok dah berjuta, dekat 2-3 juta orang dah tengok tentang dia dah. Orang dah tengok cerita-cerita dia. Muaz ni seorang budak yang berasal daripada Indonesia. Keluarga yang miskin pun buka dalam yang punya ni. Apa nama? Jual jam. Jual buah-buah. Buka set apa tu? Apa nama? Apa? Dulu dia jual jam, lepas tu dia jual buah kan. Buka set apa nama tajuk tu. Tengok Muaz. Bagi share dengan semua orang tengok. Apa kena tengok, tengok, ya Allah, bapa dia betul-betul anak buta, tak tahu nak buat apa. Dia bagi anak tu, ya Allah, nak Quran. Tak sampai setahun 30 juzuk budak tu dapat. Kadang-kadang hampa nak baca Yasin ni berpuluh tahun tak dapat. Yang dapat minum ayat Yasin telan tak jadi apa.
Kita kena cek diri kita tahu. Bila Quran tak lekat diri kita susah tahu. Tapi dia ni tak sampai 1 tahun 30. Bukan takat tu orang tebuk dekat dia satu pun tak salah sampai orang Arab pening. Bawa mai orang Arab daripada luar tebuk dia. Allahu Akbar. Menangis peluk dia. Dan bapak dia hantar setiap kali dia nak balik dia duk hafal Quran. Bapak dia bawa basikal dia duk hafal sepanjang sampai di rumah duk hafal. Akhirnya Allah bagi bapa yang miskin, mak yang miskin, rumah yang dhaif teruk sangat-sangat. Oleh kerana anak dia boleh, dia ambil mak, bapa, keluarga dengan dia pergi di Shubra, kata salah di Mesir untuk perbaiki Quran dia. Umur dengan 4 tahun macam ni luar biasa orang Arab nak bertemu. Kerana Quran, mak bapa dapat syafaat dunia lagi nampak dah. Bayangkan anak yang ada Quran, Allah haramkan mak bapa daripada api neraka langsung. Belum mati lagi mak bapa dah Allah bagi di dunia habuan tu. Kita kena renung. Kita pun kena ada lah, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah biarlah ada zuriat, cucu, kapakah esok ni yang boleh hafal Quran. Esok ni kita mati seronok, kita duk ham, dia memang dia baca. Dia memang dia baca kat kita, nampak cucu kita baca, ya Allah kita Allahu Akbar. Sakit jantung semua hilang, darah tinggi semua hilang, kencing manis turun. Badak. Ni Allah nak bagi, ni nama dia anugerah, kurniaan Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, tak mustahil. Dengan doa kita, munajat kita, bila tengok anak cucu, bila kita sembahyang tengah malam, kita bayang, ya Allah, macam mana Hang boleh bagi ke orang, bagi ke aku, ya Allah. Aku teringin nak dapat anak cucu jenis macam tu, cucu aku, ya Allah. Latih, boleh. Nak 1000 daya tak nak. Allah bagi kat dia macam tu. Nama pun Muaz. Muaz ni kita Nabi kata apa? Ashabul halal dan haram. Nabi hantar di sana. Dia boleh tahu ni haram, ni halal. Subhanallah. Nabi percaya dekat dia sangat-sangat. Ustaz nak berhenti sikit, betul hampa tengok jam. Hampa jangan tengok jam. Barang siapa yang melihat jam sentiasa, maka berdosalah baginya. Itu hadis Ustaz. Ni lah maksudnya dia kata, dalam solat berjemaah, Ustaz penat macam mana hari ni pun letih sangat-sangat. Dalam solat berjemaah dia kata imam diperintahkan membaca surah yang panjang sedang, jangan panjang sangat. Hang jadi imam esok ni, hang tengoklah, kecuali madrasah macam ustaz yang duduk di belakang tu, apa Daniel kan? Daniel dulu duduk mengaji tempat ustaz. Ustaz tengok dia ni dah besar dah. Dah besar, dia main dulu kecil, dia dah besar tu semua. Subhanallah badak. Dan di tempat ustaz, kalau sekiranya kami, suku-suku kami, memang dia baca semuka, 2 muka. Itu di kalangan budak-budak tahfiz. Tapi bila masuk seorang jerongoh, dia kena baca. Masuk seorang yang menimbulkan masalah, dia kena pendekkan bacaan. Selalu ustaz nasihat budak-budak, terutamanya subuh. Memang kami nak baca panjang. Pasal tu, mereka bangun pukul 5, mereka akan baca dalam semayang, mereka semayang tahajud. Mereka baca panjang. Dan pukul 5 sampai nak tunggu pukul 6 suku. Lepas panjang tu, mereka baca. Bayangkan kita duduk tidur, anak kita pukul 5 dah baca. Ada kelas-kelas tahfiz, 4.30 dah start baca Quran dah. Bayangkan. Kita mak, ya umur nak mati, umur 82, yang nak mati esok. Sudah. Umur kita lanjut ni bukan tidur kita sampai 5-6 ni mengarut. Jangan layan, jangan layan. Pasal umur macam ni semua dengan tak larat, bila main kuliah pun nak tengok jam. Sudah. Pukul 5-6 ni bukan waktu hampa nak tidur lagi dah. Tinggal. Kalau hampa tak, hampa duk layan macam tu, susah esok ni tak boleh. Umur macam ni semua nak main kuliah dah. Aduh. Sudah ustaz sambung. Hukum dia membaca surah, dia kata yang tidak terlalu panjang dalam menjadi imam adalah sunnah. Kita jadi imam ni, kita kena ala kadar. Kita baca surah-surah macam cerita Ibrahim, kena esok ni baca, menarik. Katalah pada waktu-waktu tertentu kan, waktu Isya, cerita Ibrahim ke, cerita Nabi Musa, cerita bagi habis. Kadang-kadang budak tahfiz dia baca, habis dah. Apa jadi kat Ibrahim, mati dah. Kita tak tergantung ayat. Kena pandai tamana, tengok macam mana imam-imam kan, hang sendiri kena tengok macam mana imam ni baca macam ni. Kena banyak dengar imam macam mana dia baca, sedap lah. Tapi jangan baca panjang macam lepas tu mampu hang. Lama-lama dia pelantik hang jadi imam Mekah. Alhamdulillah. Enggak bukan senang ke tak? Insya-Allah kita berhenti dekat situ kan. Jadi kita akan sambung hadis
daripada Aisyah radhiyallahu cerita saat Nabi sakit. Ayah ni sedih lah. Nabi sakit, Nabi usung Nabi, bayangkan sakit Nabi, kaki dia pun tak letak, tapi dia nak pi masjid juga. Kita cuma sakit gigi sebuntuk, cuti 2 minggu. Jaga hang dapat tak? Nabi sampai tak boleh nak ni dah. Usung Nabi. Bila dengar macam tu kita kena rasa malu. Nabi dengan masjid ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. InsyaAllah kita akan tengok bulan depan macam mana Abu Bakar mengganti ke tempat Nabi. Ayat mata Nabi ni, ayat mata Abu Bakar ni meleleh lah, ya Allah. Allahu Akbar. Teringin nak jadi orang beriman, nak jadi orang soleh, orang baik-baik ni. Takat situ dulu. Yang baik semua main daripada Allah, salah dan silap daripada kalimah syak sendiri. Kita sudahi dengan tasbih. Subhanallah.